Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so hari ini kita akan bincang modul makam set 8. Kita dah masuk lah set 8. Set 7 tu ada bahagian belakang sikit, ada 2-3 soalan tu, saya tinggalkan dulu. Okay, so kita terus ke set 8. Set 8 ni insyaAllah untuk hari ni kita akan buat soalan 1 hingga 10, kecuali nombor 4. Nombor 4 saya tinggalkan lah, 1 hingga 10 semua, InsyaAllah kalau sempat. Ok, so kita teruskan saja. Untuk soalan nombor 1 ni, ok, ini adalah anggaran pendapatan syarikat Cantik Lawa Mas. Ok, pendapatannya pada 1 April 2020. Kalau kena nampak sini, RM78,620.62. Terusnya dia jual emas. Sepanjang April tu dia menjual emas sebanyak 89 gram sahaja. 89 gram ni untuk emas berat lah. Harga dia pun 19,000 kat sini. Okay, ini kategori pendapatan. Seterusnya dia beli stok. Belian stok sebanyak 150 gram. Okay, harga tak tahu X. Seterusnya dia suruh cari baki 30 April. Dan ditandakan Y kat sini lah. Ini pendapatan bulan ke bulan. Dia pakai yang belah kanan ni. Untuk yang dalam bulan tu saja, dia letak dalam ni lah, bahagian belah kiri. Ada berbeza lah dengan debit kredit tu, dia lain sikit. Okay, terusnya diberi harga jualan dan harga belian adalah 219. Maksudnya 219 ni adalah harga jualan. Kalau dia jual emas, dia jual pada harga ni lah 219. Tapi bila dia beli stok, harga dia adalah 184. Begitulah kedai emas mencari untung. Okay, dia beli emas tu dengan harga yang murah tapi dia jual mahal. Ini berbeza lah. Ini emas, kalau kamu tengok kat tepi, kat kedai-kedai, emas pun ada banyak jenis kan. Ada yang 916, ada 999. Yang tu 999 tu jarang sikit lah untuk orang buat cincin atau gelang. Orang tak ada, itu untuk simpan sahaja. Selalu yang kalau mak kamu pakai tu, cincin-cincin tu, itu 916 emas. Berapa karat tu, saya pun tak ingat lah berapa karat tu. Ok, so kena kira lah kat sini. Masukkan saja beli. Harga beli setiap gram adalah RM184.75. So dia membeli sebanyak 150 gram. So kita darabkan sajalah. 150 gram darab dengan RM184.75. Ok, ni harga dia lah, RM27,000. Kamu buat lah. Ok, RM27,712.50. Ok. Ok, ni harga dia belilah. So kamu tunjuk tadi lah jalan kerja dia. 150 darab dengan RM184.75. So inilah harga dia, RM27,000 perbelanjaan dia bulan tu. Seterusnya hitung nilai Y. Ok, nilai Y, so kena kira lah. Dan dia nak dalam bentuk piawai. Ok, bentuk piawai 1. Lepas tu dia nak 3 angka bererti. Ni 2 tajuk lah, digabungkan dalam 1. So kena kira lah. 78,000 pendapatan dia sebelum ni lah, gabungan untuk bulan sebelum ni, 62 sen. Lepas tu dia jual emas. Bila dia jual emas, ini adalah kira pendapatan. So kita tambah lah, tambah sahaja. Okay, seterusnya bila dah tambah, dia beli pula. Ini adalah perbelanjaan lah. Ini perbelanjaan bawah ni. So kita tolak lah yang tadi, yang kita dah kira 27,712.50 sen. Ok, ni tekanlah kalkulator dapatkan. Ok, so saya ingatkan kamu buat dulu buat dulu lah, try dulu buat soalan ni, set ni. Lepas tu baru tengok video ni. Kalau tak buat lagi, kamu boleh pause dulu lah. Try dulu lah untuk nak bagi ingat sebenarnya. Nanti kalau kamu biasa buat, dia cepat sikit lah. Kalau kau salin je saya cerita apa, saya takut kamu tak dapat sangat lah. Ok, terusnya nombor 2, ini adalah graf plot titik. Dia main titik-titik saja. Ini bermaksud taburan umur
sekumpulan pelajar melawat zoo Taiping. Maksudnya kat sini umur dia lah umur 11 tahun, 12 tahun dan sebagainya. Itu dia punya soalan. Ni bukan soalan lah, ni cerita dia. Okay, soalan dia adalah hitung bilangan pelawat berumur selebih-lebihnya 15 tahun. Biasa kita dengar sekurang-kurangnya kan. Biasa jumpa sekurang-kurangnya. Ni ayatnya adalah selebih-lebihnya pula. Okay, dia berbeza dengan sekurang-kurang lah. Sekurang-kurang ni mesti minimum. Ini minimum lah. Minimum. Kalau selebih ni maksimum lah. Maksimum conting ni. Okay, maksimum 15 tahun. Ni maksudnya maksimum. Selebih-lebihnya tu maksimum lah. Ni mungkin dia ambil daripada perkataan bahasa Inggeris lah ni. Maksimumnya adalah 15 tahun. Maksudnya sampai sinilah takat yang kita boleh ambil. Berapa pelawatnya? Dia nak tahu yang mungkin yang kanak-kanak lah tu, atau remaja sahaja. Okay, so masuk kat sini 11, maksudnya ada 2 orang umur 11 tahun. Macam tu maksudnya 11 tahun, ni 12. Ada 3 orang umur 12 tahun. Itu maksudnya lah. Kalau tak faham lah plot titik ni. Dia ada berapa orang yang 11 tahun? Dia ada 2. Kalau ada 16 tahun ni ada seramai 5 orang. Macam tu lah. So dia tanya sekarang ni, bilangan pelawat berumur semaksimumnya 15 tahun. Maksimum 15 tahun je dia nak ambil. So daripada 11 sampailah 15. So kan mungkin kira lah. Ni seorang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Apa ni? 2, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay, 14 orang. Okay, betul lah tu. Okay tadi. Okay, 14 orang lah pelawatnya. Okay, kamu kena kira lah. Ni maksudnya. Kalau dia tak, dia cakap lain pula. Dia contoh, dia kata hitung bilangan pelawat berumur sekurang-kurangnya 15 tahun. Sekurang-kurangnya 15 tahun. Maksudnya 15 tahun ke atas. Termasuklah 15 tahun ni. Itu maksudnya sekurang-kurangnya. Ada 2 lah ayat. Selebih-lebihnya ataupun sekurang-kurangnya. Ni kamu kena faham lah. Kalau dia kata sekurang-kurangnya 15 tahun, masuk tak 15? Masuk. Sebenarnya masuk 15 lah. Kamu kena kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 orang. Okay, itu kalau dia tanya lah. Kita tak tahu kan soalan. So sebagi je lah. Terusnya, hitung min umur pelawat tersebut. Semualah min. Min kamu kena tahulah macam mana nak kira min kan. Ini min untuk apa? Data terabur lah kita kata. Data tak tersusun lah. Kalau macam sebelah ni, dia 11, 11, 12, 12, 12 macam tu lah. Macam biasa kamu jumpa. Cuma dia tersusun dalam ni lah. 13, 13, 13, 13 dan sebagainya lah. Okay, biasa kalau macam tu min maksudnya kita kena tambah semua ni kan. Kena tambah semua. Lepas tu kita kena bahagikan bilangan dia. Okay, kamu boleh try lah buat. So kamu boleh tambah macam ni lah. Contoh kalau kamu nak tambah macam ni pun boleh. 11 tambah 11 tambah 12 tambah 12. Jenuh lah kalau gitu. Bila tahu nak siap kan. Boleh, tak ada masalah kalau kamu dah tak faham kan. Okay, ataupun kalau kamu pandai sikit, kamu buat macam ni lah. 11 ada 2 orang. Tambah lagi 12 ada 3 orang. Lepas tu 13 ada 4 orang kan. Ni kira 1, 2, 3, 4. Ada 4. 14 ada 2 orang. So kamu kena buat lah. Saya tunjuk je lah ni. Walaupun patutnya tak payah tunjuk kan. Ni senang je kot. InsyaAllah lah. Okay, 17 ada 3 orang. Lepas tu kita kena bahagi. Ni min min sama dengan lah. Okay, bahagi dengan berapa bilangan semua ni. Kena tambah lah semua. Ni tadi 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. So bahagi dengan 22 orang. Okay. Okay, so selesaikan lah. Tekan lah kalkulator, cari sendiri. Okay, nanti hantar kerja lah kat Google Classroom, baru aku tahu siapa yang buat betul tak buat kan. Okay, terus nombor 3. Okay, dapat soalan macam ni. Tengok ni.
Harga 1 kilo durian 4x tambah 7. Salwa membeli 2x tolak 3 kilo di mana dia boleh membayar sejumlah RM189. Sekilo harga dia ni. Dia membeli berapa kilo ni, tak tahu berapa kilo lah. Maksudnya kena buat apa? Ni kalau cerita dia macam ni lah. Kalau harga, contoh harga dia beli harga RM10. Lepas 1 kilo 1 kilo harga dia RM10. So dia membeli 5 kilo. So kita buat apa? Kalau 1 kilo harga RM10, dia membeli 5 kilo. Kita buat apa? Kita darabkan je lah kan. 10 darab 5. Itu kalau kita nak tahulah harga dia. So macam tu lah maksudnya. Ni contoh nak bagi kamu faham lah. Kalau tak kan ada yang tak faham lah kan. Macam mana ni sir? So apa yang kita kena buat? Kita kena darab 4x tambah 7. Kita darabkan. Darab untuk kamu kena buat kurungan. Okay, ni patut dah tahulah. Darab. Itulah harga dia. So kalau macam tadi 10 darab 5 patutnya dapat 50. Ni lah. Tapi sekarang ni harga dia adalah 189. Okay, so ini dah biasa berjumpa ni. Ni hari tu kelas YPJ hari tu pun sudah tunjuk. So kamu kena kembangkan lah macam biasa. Kembang lah. Kembang ada dua cara. Satu cara yang cepat, terus je jumpa. Yang tu lah satu. So dapatlah 8x kuasa 2 tolak 12x tambah 14x tolak 21 tolak 189. Okay, kita bawa ni pergi ke kiri terus. Dia menjadi tolak. Okay, itu satu cara lah. Ni cepat macam ni. Ataupun kalau kamu rasa kamu tak yakin macam tu, so kamu buat pelan-pelan lah. Kamu ambil depan, letaklah 4x 2x tolak 3, lepas tu tambah 7. Ambil belakang dia tu. Kalau dia tolak tu bolehlah tolak. Kalau tambah-tambahlah 2x tolak 3. Lepas tu darab lah macam biasa. 4 2 8x kuasa 2 tolak 12x tambah 14x tolak 21. Sepatutnya sama tengok ni. Kiri kanan sama. Kiri kanan samalah. Okay, ni macam tu lah. Okay, ni cara lambat sikit lah, tapi lebih selamat lah sebenarnya. Tak ada masalah pun, mana-mana lah yang kamu suka. Walaupun saya dah cakap banyak kali kan, tapi benda ni lah yang biasa yang pelajar salah. Kalau kamu rasa tak yakin untuk kaedah nombor 1, laju sangat lah, macam terlampau laju rasa, so kamu buat lah kaedah nombor 2. Walaupun perlahan sikit, berapa saat je, tinggal lambat sikit, tak ada masalah pun. Okay, terusnya kita susun lah. 8x kuasa 2 ni tambah 2x. Selesaikan lah, tekan kalkulator. So tolak berapa ni? Negatif 21 tolak 189. Kalau boleh congak-congak lah. So negatif 210. Macam tu. Okay, lepas tu macam biasalah, kita nak tahu. Dan bila kita tekan kalkulator, kita akan cari dapat, kita ambil jawapan dia adalah yang positif. Macam hari tu jugalah. Siapa yang kalau pergi kelas tu dia faham lah cerita apa tu. Okay, so kita masukkan 8 2. Okay, ni pastikan degree ni kepada siapa yang tak tahu ni, teruk lah kita. Okay, x sama dengan 5. Satu lagi, x sama dengan berapa tu ni? Negatif 21 per 4. Okay, so kita pindahkan saja. So menjadi x tolak 5. Yang ni jadi 4x tambah 21. Okay, macam tu lah. Alright, so bila kita kata harga, bila harga 1 kilo, dia tak tanya x tau. Dia tak tanya x, dia tanya harga 1 kilo. Maksudnya harga 1 kilo yang ni lah, yang ni. Okay, kamu kena selesaikan lah. Jangan kamu tinggal sampai macam ni saja, salah lah. Okay, so kita akan ambil yang positif. Kamu kena ingat lah, jangan mandai-mandai nak ambil negatif. So selesaikan saja. 4x harga 1 kilo sama dengan 4x tambah 7. Masukkan lah 4, masukkan 5. Kita masukkan x tu, kita gantikan dengan 5. So dapat 27. Okay, so sekilo harga RM27. Ni bukan durian kampung lah ni. Ini durian bahan mahal sikit lah ni.
Okay, terusnya nombor 5 dan nombor 4 saya skip sebab dia bahagian kredit tu dia panjang sikit cerita. Saya bukan tak nak cerita, agak pening sikit lah untuk kamu faham. Sebenarnya itu biasa, lambat sikit nantilah kemudian hari lah sebab tu tingkatan 3 tu dah lama sangat dah. Kamu kalau rajin, kamu pergi carilah. Ok, terusnya nombor 5 ni 7, 5, 4, 6 asas 8 sama dengan ni asas 5 dengan 6. So setiap satu ni lain-lain, kamu kena selesaikan lah. Kalau macam ni dia nak Q6, maksudnya kita selesaikan lah. Q6 ini bawa ke sebelah kiri lah kan. So dapat macam ni lah, tolak lah kan, ni tambah dia jadi tolak asas 5 macam tu. So kena selesaikan lah. 8 tolak dengan 5 tak boleh lah. Kamu kena jadikan dia dalam asas 10. Buatlah satu-satu. Saya rasa kamu boleh buat lah ni. Ni jadikan asas 10. Saya tunjuk yang pertama ni lah. Ok, 8 ni boleh kalkulator saja. Kalau tak kerti kalkulator tak apalah, buatlah cara manual. Pada siapa yang baru nak belajar, tengok baik-baik lah. Walaupun benda ni sepatutnya kamu dah tahu. 800, 801, 802, 803. Ok, lepas tu kita darabkan sahaja. Ok, 8 kuasa 2. Aku tak ingat tak kira ni. 8 kuasa 2, 64 darab 5. Ok, jawab lah kamu kena jawab lah. Tu 8 kuasa 3 darab pula dengan 7. Ok, 3, 5 8, 4. Lepas tu kita tambahkan setiap satu ni. Kita darab dulu. Kita darab dengan atas, bawah. Lepas tu kita tambah lah. Ok, ni sepatutnya dah tahulah. Kalau kamu dah tahu, kamu boleh skip lah benda ni. Ni senang ni. Sepatutnya kamu dah master lah benda ni. Ok, kita akan dapat 3942. Ok, bila apa benda yang kita dapat ni, iaitu asas 10 lah. Ini darab macam ni. Dia nak jadi asas 10, dia kena darab. Lepas tu kalau dia nak jadi dalam asas, contoh macam ni, nak jadikan dalam asas 6, nanti dia kena bahagikan. Nombor besar pula kan. Lama sikit lah macam ni video ni. 41403. 3, 0, 25 darab 4, 100. 5 kuasa 3, 125. 5 kuasa 4, 625. Lepas tu darab dengan 4, 2,500. Ok, tambahkan 100. Ok, ni kamu boleh buat lah 2728 sepatutnya lah. Kalau salah beritahu aku lah laju je ni, takut salah je ni. Ok, seterusnya kita akan ni asas 10, ni asas 10. Asas 10 ni dah macam normal lah, macam nombor harian kita. Belajar daripada tadika ni, nombor contoh nombor 83. Ni nombor asas 10 lah ni. 83 tolak 54. Macam biasa lah. Ni dia tak tunjuk je 10. Dia tak payah macam ni, tak payah tunjuk pun tak apa sebenarnya. Sebenarnya tak payah tunjuk lah. Okay, kita tolakkan sahaja. Buat ni tolak kan. 3942 tolak dengan 2728. Okay, saya tunjuk lah sebab ni video kan. So, senang sikit lah kamu. 1214. Okay, ni tolak. Ini tadi kita jadikan dalam asas 10, nampak? Lepas tu ni pula jadi dalam asas 10. Lepas tu kita tolak lah. Saya harap kamu faham lah. Senang simple lah ni. So 1214 ni asas 10. So dia samakan pula dengan Q. Tapi Q ni dia nak dalam asas 6. So kita bahagilah. Bahagi je 6. Okay, macam biasalah. Ok,
Okay, ni pun kamu dah buat banyak kali dah ni. So selaju je lah 6, 2, 12, kosong. Ada baki 6, 2, 2, 2. Okay, 6, 3, 18. Ada baki 2. 6, 3, 18. Ada baki 4. 6, 5, 30. Ada baki 3. 6, kosong. Ada baki 5. So jawapannya 5, 3, 4, 2. Asas 6. Okay, sepatutnya lah. Sepatutnya. Mana jawapan ni? Sekejap tengok ni, kan salah cerita kan. 5, 3, 4, 2 asas 6. Alhamdulillah, betul lah tu. Okay, ni jawapan dia. Ni berapa markah? Tak tahulah, buatlah. Ini kemungkinan target kita ni masuk kertas 2. 3 markah kot. Okay, terusnya nombor 6. Syukri menyusun 20 keping wang shilling 50 sen membentuk sebuah silinder 50 sen. Dia letak, dia menjadi silinder. Dia punya cerita lah macam tu. Okey, terusnya tingginya adalah 6 sebanyak 20 keping. Isi padunya adalah 83.16. Bila dapat soalan macam ni, kamu keluarkanlah gambar dia, nak bagi senang faham. Kalau tak, engkau nak tengok 50 sen, engkau nak tengok silinder, engkau nak tengok tinggi, semua engkau tak faham kan. So keluarkanlah gambar dia tu. Kalau boleh bayangkan ke, kalau tak nak lukis gambar, bayangkan lah. Terus je lah. Saya rasa kamu boleh dapat lah ni. Okay, terusnya isi padu sekeping. Macam tadi ni 83 ni untuk berapa keping? Untuk 20 keping. So kalau dia nak sekeping, so kita buat apa? Kita bahagi je lah, senang je ni. Bahagi dengan 20. Okay, boleh tekan lah kalkulator. 83.16 bahagi 20. Tekan sendiri. Jangan tiru saya. 4.158. Dia punya isi padu lah. Sekeping. Duit shilling. Duit shilling dia macam ada timbul sikit kan. Ini pun sebenarnya adalah silinder lah kita panggil. Bentuknya ni silinder lah. Okay, jari kepingan shilling itu ni sekeping. Ni tadi 20. So sekeping tadi 4.158. So dia tanya jari dia. Jari dia berapa? Dia tanya tinggi. Tinggi dia berapa? Tinggi dia kena bahagilah kan. Sebab silinder ni tingginya 6. So kalau itu untuk 20 keping lah kan, 20 keping. So kalau sekeping kita bahagilah dengan 20. Sama je konsepnya. So setiap satu tu kita kena tahulah. 6 bahagi 20. So dapat 0.3. Saya harap kamu boleh nampak lah 0.3. Macam tu lah, InsyaAllah. Okay, kamu tahulah ni. Okay. Okay. Jawapan salah ni. Okay. Okay, so 0.3. Setiap satu tu 0.3 cm. Betul lah tu. Tinggi dia macam tu. Kalau 6 cm melampau lah. 50 sen tinggi dia 6 cm kan. So kita pakai yang ni lah. Kita pakai yang kita dah cari ni, isi padu sekeping. Ini kita panggil silinder. Tadi saya dah cakap lah. So rumus silinder pi j kuasa 2 t kan. Ni kamu boleh tengok lah kat depan mana-mana rumus saya pernah bagi. Okay, itu adalah dia punya isi padu silinder. So sama dengan 4.158. So kita masukkan sahaja 22/7 jari dia tadi. Jari yang kena cari. Okay, J kuasa 2. Sebab soalan tanya jari yang tak ada. Tinggi dia pula bukan 6 kamu kena tahulah, takkan 6 cm kan tadi saya cakap. So kena bahagi dengan 20. Ni saya harap kamu dah try dululah sebelum dengar saya cerita ni. Kalau tak kan tu ya, dapat jawapan senang kan. Kamu tak berfikir lagi, kamu dah dapat jawapan. Tak, kita kata tak berkembang sangat lah kamu punya otak tu. Bila nak berkembang, kamu kena cuba dulu. Okay, so lepas tu kita nak J kuasa 2 dulu sebelum kita dapat J.
Last sekali kita nak J, tapi kita susun dulu lah J kuasa 2. So yang lain ni kita campak belah kanan. Ni jadi bahagi kan. Ini pun dia jadi bahagi. Tekan je lah kalkulator. Kita buat satu-satu lah. 4.158 kita akan bahagi dengan 0.3. Itu satu cara lah. Ataupun kamu darab dulu siap-siap, lepas tu baru kamu pindah belah sebelah pun boleh. Kalau nak cepat sikit, kau bahagi je lah terus, sebab kau pun kalkulator kan. Kita bahagi 0.3 dapat sekian. Dapat ni lah 13.86. Kamu boleh tulis dulu pun boleh. Kalau nak tulis dulu macam ni lah, 22/7. Sampai merah pula ni. 22/7 sama dengan, kita dah pindah satu dulu. So kita tulis lah 13.86. Boleh. Lepas tu baru kita nak J. Lepas tu pindahkan lagi. Ni pindahkan sebelah. Jadi bahagi sama. So 13.86 tadi kita bahagikan saja dengan 22. Saya letak kurungan ni macam ni lah, 13.86 bahagi dengan sebuah kurungan terus 22/7. Saya letak kurungan lah untuk keselamatan. Sebawa je pergi sebelah, jadi bahagi terus. So dia jadi macam ni lah, 4.41. Ataupun kalau kamu nak darab silang, darab 7, 22 pergi bawah, dia jadi bahagi pun boleh. Ini 4.41 ni adalah J kuasa 2. Kalau kita nak J sahaja, kita buat apa? Kuasa 2 pindah sebelah, dia jadi punca. Punca 4.4. Punca lah. Kalau ni kuasa 2, dia jadi punca kuasa 2. So dapatlah itu sekian. Jawapannya adalah 2.1 cm. 2.1 cm. Duit 50 sen. 50 sen 2.1 cm. Lah, macam logik kan. Logik lah tu. Kalau 20 cm tiba-tiba melampau lah. Itu sahaja terus nombor 6. Terusnya kita sambung lagi. Ini nombor Nombor 7. Tentu setiap berikut adalah penyataan atau bukan penyataan. Simple. Sila pakai pelitup muka jika masuk ke sini. Ini adalah arahan. Kalau arahan tu bukan, senang, bukan penyataan. Dia kalau arahan atau soalan kan, siapa nama awak, itu bukan lah tu. Macam ni sila, ni arahan ni ada tanda seru ni, arah, dia suruh. Bila suruh itu adalah bukan penyataan. Kamu tulis lah bukan penyataan. Jangan tulis bukan je. Terusnya, sebuah segitiga mempunyai 4 paksi simetri. Segitiga tak kira lah segitiga tu betul tak betul. Biasa ada berapa paksi simetri kan. Patutnya ada 3 je kan. Sepatutnya lah. Kalau macam ni ada 3 je, 1, 2, 3. Tapi dia kata 4. Tapi itu kalau kita nak tahu dia benar atau palsu. Tapi soalan ni dia tanya, adakah dia penyataan atau bukan. Dia tak kisah betul ke tak betul. Dia kata penyataan atau bukan saja. So ini adalah beritahu. Dia bagi tahu. Kalau bagi tahu itu kita kata pernyataan. Kamu kena ingat je lah. Kalau ada soalan atau arahan, itu bukan. Yang lain semua pernyataan. Itu cara nak senang ingat lah. Kita tak kisah pun dia benar atau palsu. Itu pun satu hal agak lah. Kadang-kadang orang nak kena tahu ni, tak payah tahu, tak apa. Terusnya B pula. Ni senang, mujahah. Ni senang lah, ni biasa kita belajar ni. Sebuah pentagon yang 5 sisi, PQRS ialah sebuah pentagon. So kita potong sahaja yang sama. Yang samalah. So kita susun sajalah. Bila susun jangan terbalik lah. Susun betul-betul. Jangan cakap 5 sisi adalah PQRST. Salah lah. So kita tulis ayatnya adalah PQRST adalah mempunyai, buang ialah pun tak apa, mempunyai 5 sisi. Ialah tak payah pun tak apa. Yang penting ayat dia jadi sedap lah. Bahasa Melayu lah, ayat dia jadi bahasa Melayu, orang faham lah. Jangan terbalik-terbalik. Salah nanti. Terusnya 7C. Ni tak habis lagi. Ni susunan nombor berturutan. 3, 6, 9, 15, 24, 39 ialah satu susunan nombor mengikut pola nombor Fibonacci.
Ni kalau orang pelaburan tu, dia ada gunalah Fibonacci. Ada saham ke, forex ke kan. Manalah tahu abang-abang kamu ada kan. Okey, buktikan sama ada sebutan ke-9 itu adalah 165, benar atau palsu. Ni kena kira lah. 369 nampak macam CP3 kan. Tapi selepas tu 15. Lepas tu 24. Lepas tu 39. Ni bukan CP3. Kalau kamu tengok betul-betul, kalau tambah 3 pun bukan. Sebenarnya dia tambah nombor sebelum tu. Macam ni 3 dengan 6 dia tambah, dia jadi 9. Lepas tu 6 dengan 9 dia tambah, dia jadi 15 kan. Lepas tu nak dapat 24, dia tambah yang ni pula. Lepas tu nak dapat yang 39, dia tambah ni. Selepas tu kamu rasa dia jadi tambah lah. Tulis lah 6, 9. Conteng situ kan tak faham pula kan. So kita tambah sahaja 2 ni. Tambahlah 2 ni. Congak lah pun boleh, atau pakai kalkulator lah Okay, kita dapat 63. Kamu tambah kamu tambah 2 ni. Sebab daripada tadi pun tambah. Tak faham, kau tengok balik lah cerita ni. Terusnya kita nak dapat nombor seterusnya, kena tambah juga dengan ni. So tambahkan lah 12, 9, 10. Ni secongak lah. Kamu tekan lah kalkulator. Okay, dia nak nombor yang ke-9. Nombor apa ni? 3, 6, 7, 8. Satu lagi nombor. So tambahkan lagi 63 tambah dengan 102. Saya dapat 165. Okay, itu nombor dia. So dapatlah 165. So ini adalah buktikan sama ada dia benar atau palsu. So kita dah buktikan lah. Kita dapat 165. Kita dah buktikan lah 165 benar. Kita jawab je lah. Okay, siap. Okay, selesai sama nombor 7C. Seterusnya 8. Okay, diberi maklumat seperti berikut. V dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. V ni adalah vertis atau titik lah, pusat dia lah, pusat ke pusat. So ada 7 tempat lah. Kalau kita kata ni 7 daerah pun boleh, ataupun 7 bandar pun boleh. Senang faham lah, ni pusat-pusat tempat lah. Terusnya E tu adalah H atau tepi kita kata. Maksudnya tepi daripada 1, 2 ni pasangan dia lah. 1 ke 2 ada 2 kali. Bila 2 kali maksudnya dia jadi berbilang tepi lah kita kata kan. Daripada contoh lah sebagai nombor 1 dengan 2 So letak contoh, saya letak nombor 1, ini nombor 2. Macam tu lah. 1 ke 2 sekali. Lepas tu 1, 2 ada lagi sekali. So macam tu lah. Saya rasa kamu tahulah ni. Kita pangkah ke titik Kita pakai titik Tak ingat lah. Saya rasa titik kot. Okay, titik selamba je pangkah kan. Lupa dah sebenarnya mana ni. Okay, kita titik. Tempat ke tempat kita pakai titik lah. 1, 2, 3. 3. Dia kalau nak buat ni, kena letak ni pun kena fikir jugalah. Bukan main hentam je. Macam ni 1 ke 2 nampak. 1, 2, 1, 2, 1, 4, 1, 4, 2, 4. Dia tak ada 1, 7 kan. Maksudnya 1 dengan 7 tu kita boleh letak jauh-jauh lah sikit. 6 pun tak ada. Maksudnya 1 dengan 6 pun boleh. 6 pun boleh letak jauh sikit. Tu maksudnya lah. Macam ni mungkin saya letak 6 kat sini lah. Macam tu 6, 7 macam tu. 4 mungkin 4 kat sini kot. Dia main letak je sebenarnya. Ok, terusnya 5 mungkin kat sini ke. Lepas tu apa lagi nombor? 1, 2, 3 Ok, sekejap Ok, 1, 2 lepas tu 1, 4. 1, 4 ada sekali kan. 1, 4 ada sekali. Sekali ni maksudnya kita akan terus je buat macam tu. Dia kalau ada banyak, dia jadi macam ni. Dia jadi berbilang tepi.
Tapi tak ada masalah pun kalau kamu buat sengit. Sama je. Yang penting ni kira jalan lah. Jalan bandar A ke bandar B macam tu. Keterunya ni saya rasa kamu faham lah. 1, 2, 4. Okay, ni dah selesai. Ni dah 2, 4 pula. Di situ lah. Seterusnya 2, 5, 3, 4. 3, 4 ada 2 kali pun boleh lah. Macam ni pun boleh. Lepas tu ada lagi 1, 3, 4. Kita buat macam ni lah. Boleh kita boleh lurus ataupun kita nak buat bengkok. Yang penting jangan berlanggar lah. Okay, terusnya 3, 6. Okay, 3, 6 di situ. 4, 5. Lepas tu ada lagi 4, 5. Satu lagi. Letaklah lengkung sini pula. 4, 6. 4, 7. Okay, kita tembus ni tak ada masalah jangan kamu takut pula berlanggar ni kan. Ni tak ada masalah. Dia langgar ni tak apa. Anggap ni traffic light lah. Lepas tu 6, 7, 6, 7, 6, 7. Ada 3 kali pula. Terus je lah. 1 tengah, 1 kiri, 1 kanan. Macam tu lah. So ada 3 jalan lah maksudnya. Daripada bandar 6 nak ke bandar 7. Macam tu sahaja. Okay, ataupun kamu ada bentuk lain pun boleh. Tak ada masalah. Tiba-tiba lah 1, 2, 6 kamu letak sini, 7 pula kat sini. Boleh tak ada masalah. Dia macam-macam bentuk boleh. Yang penting setiap satu ni ada. Tu je masalah. Okay, selesai itu je. Yang penting semua setiap satu ni ada. Itu sahaja. Okay, itu nombor 8. Terus nombor 9. Apa ni? Okay, harga bagi 2 jenis telefon pintar oleh Halawi daripada Huawei lah ni. Huawei kan. Okay, terusnya Appo pula. Okay, Appo. Harga bagi seunit telefon pintar Halawi adalah dalam Appo ialah 2040. Maksudnya satu unit ni okay, satu unit ni dengan satu unit ni harga dia 2040. Jika Elina membeli 3 unit Halawi dan 2 Appo, dia bayar harga 5040. Ni sebenarnya dah ada 2 persamaan lah. Yang atas ni adalah persamaan pertama 2040. Yang kedua ni adalah persamaan kedua. Ni kamu dah tahulah, ni adalah persamaan linear serentak. Kamu dah boleh keluar lah sebenarnya. Kita boleh keluar macam mana tu. Okay, Halawi kita nak pakai huruf apa ni? X dah ada X lah. Okay, satu keping X campur dengan satu keping pula, satu unit Y. Harga dia 2040. Ni tambah ni mesti 2040 lah. Halawi campur Appo, harga dia 2040 sekeping-sekeping lah. Tapi kita tak tahu harga sekeping ni berapa. Sekeping seunit ni berapa, seunit ni pun berapa. Okay, terusnya membeli 3 unit Halawi. 3 unit Halawi 3X lah. Dan 2 unit Appo. Harga dia kena bayar 5070. Okay, ni dah boleh selesaikan lah. Okay, seterusnya kita darab lah, kembangkan saja. Astagfirullahaladzim. Budak ni. Sekejap Okay, sambung. X tambah Y 2040 3S. Okay, so kita darab. Kamu boleh darab 2 atau darab 3 lah. Kalau kamu darab 2, maksudnya kamu nak samakan dengan Y. Kamu darab 3, kamu nak sama dengan X. Terpulang lah macam mana pun. Yang penting selesai. So, saya pilih darab 3 lah. So, darab 3 saja. 3X tambah 3Y sama dengan, ni darab 3, 2040. Darab 3. Wah. 6120.
Okay, kita samakan ni lah. Selesai kan? Kita letak tolak sebab dia sama simbol. Okay, 2 tolak 3 dapat negatif 1y. Okay, ni tolak 5070. Okay, kamu dah boleh buat sendiri lah. Tak payah tengok pun tak apa ni sebenarnya. Sebagi jawapan sahaja. Okay, so y senak 1050. Okay, negatif ni sepotong je. Boleh tak ada masalah. Ataupun ni bawa pergi bawah. Abang, mana pensel? Nak pensel color black. Tak ada. Jalan. Okay, dapat 1050. So x tambah y sama dengan 2040. Kita gantikanlah y tu dengan 1050. So x sama dengan, tolakkanlah ni pindah sebelah dia jadi tolak 990 ringgit. Okey, ni 990 x tu. 990, yang ini harga dia tadi berapa? 1050. Tu maksudnya. Okey, bila kita boleh jawab macam ni. Tapi dalam realiti hidup jarang sikit orang pakai benda ni kan. Tapi mungkin lah akan ada masa nanti kamu terpaksa guna kan, macam mana. Okay, ni 990, Oppo 1050 kat situ. Selesai lah tu. Lepas tu soalan seterusnya dia tanya apa? Okay, Elina mempunyai 6,000 dan dia mahu membeli sejumlah 6 unit telefon pintar tanpa mempunyai baki. Maksudnya RM6,000 dia ada. Dia nak beli 6 unit. Tak kisahlah berapa. Yang ni mungkin Huawei 2, Oppo ni ada 4. So dia jadi 6 lah. So kamu kena kira macam mana nak jadikan dia. Bila tambah 2 tu mesti dapat 6,000. Kena try and error lah sebenarnya kan. Kalau ni 1, maksudnya Oppo ni 5. So jadi 6 lah. So kalau 1 kamu tambah lah 980. Tambahkan lagi tadi berapa, 5 keping ni. So darat lah 5 macam tu. Kalau kamu rasa kamu nak try Huawei ni 5 keping, kamu darat lah 5. Yang ni pula sekeping. Ataupun Huawei ni 2 keping, Oppo ni 4 keping pula. Darat kan lah setiap satu. So kena try lah and error. Try and error sampailah dapat 6,000 tepat. Macam tu. Okay, tu cara lah. Paling senang lah logiknya macam tu. So kita try lah. Macam mana nak buat ni. Okay, Huawei nama dah lah susah kan. Huawei, satu lagi Oppo. Okay, contoh saya letak apa, Huawei harga dia berapa ni tadi, 990. Oppo ni 1050. Kalau saya letak, dia letak okay, 5 keping lah. 5 ni 1. Kalau dia 4, dia jadi 2 macam tu lah. 3 dia jadi 3. 2 dia jadi 4. Kalau ada 1 dia jadi 5 macam tu. Inilah kita punya percubaan kita lah. So kamu kena try lah satu-satu. Kalau Huawei 5, Oppo ni 1. Kalau Huawei ni 4, Oppo ni jadi 2. Yang penting bila tambah kiri dan kanan dia jadi ada 6. Itu maksud soalan ni. So kamu kena try lah. 990 darabkan 5. Lepas tu tambah pula dengan 1050 darab 1. So dapat tak jawapan dia berapa. Lepas tu ni dapat berapa. Setiap satu ni kamu kena try sampailah dapat yang mana dapat RM6,000. Okay, saya harap kamu boleh faham. Dan saya tak bagi jawapan lah. Kamu kena cari lah. Nanti saya tanda kertas kamu. Okay, saya harap kamu boleh faham lah. Kamu try lah. Okay, sebagai contoh lah. Kena bagi contoh juga sebenarnya kan. Tambahkan lah macam ni, 990. Kamu darabkan dengan 5. Lepas tu tambah pula dengan 1050 ni darab dengan 1. Macam tu lah. Saya kena tunjuk satu lah. Takut ada yang tak faham juga kan. Okay, janji dia jadi 6 keping lah. Itu maksudnya dia kena try and error. Okay, ni reality lah. Yang darab dengan 1. Kalau nak tulis pun boleh, tak nak tulis pun tak apa.
Allah, dapat 6,000 terus. Okey. Dapat jawapannya adalah 6,000. Macam tu lah. Okey, try bawah ni pula. Ni cuba. Yang mana adalah 6,000. Mungkin ada dua pilihan ke. Kan kita tak tahulah. Cik, aku pandai je kan. Dah ada jawapan tu. Okey, terusnya nombor 10. Syafi'i mempunyai 5 biji guli berwarna kuning dan 3 biji berwarna merah. Okey, 5 kuning, 3 merah. Kalau biasa saya keluarkan lah 5K 3M. Saya keluarkan macam tu, senang faham. Ini kalau tak berjela panjang ni. Lepas tu dia memilih 2 biji serentak tanpa pemulangan. Tanpa pemulangan. Maksudnya kalau ini pemilihan dia dalam satu kotak, mungkin dia boleh pilih dapat apa? Dia boleh dapat kuning kan. Kuning, satu lagi merah. Macam tu lah. So boleh dapat kuning berapa? 5 daripada total semua ada berapa? 8. Kena kira lah. So 5 perkan dengan 8. Saya harap kamu boleh faham lah. Ini kita pernah buat ni sekali dua kot. Tak banyak kali lah. Untuk total 5 ni lah. Tapi ni belajar tahun lepas kan. Okay, merah pula 3 per 8 lah total semua. Ataupun 8 tolak 5 terus dapat 3. Betul lah tu. Betul lah tu, macam tu. Okay, terusnya selepas kita pilih kuning, kita akan pilih lagi lah seterusnya. Sebab kuning masih ada lagi, so kita tulislah kuning. Dalam kotak tu mungkin ada kuning lagi, satu lagi mungkin ada merah. Sama lah ni. Kuning, merah. Okay, kita dah pilih satu kuning. Dalam ni, contohlah dalam satu kotak tu, kan contoh ada 5 kuning, 3 merah. So kita dah pilih satu kuning. Kita terambil satu kuning lah, contoh. Nasib kau lah. So bila dia dah terambil satu, so yang tinggal 4 lah kan. Kita dah bawa keluar satu kuning. So tinggal 4. Macam ni lah 4. So total semua nanti tinggal ada berapa ni dalam ni? 7 lah kan. Sebab dah ambil satu kan, asal dia 8, dah ambil satu tinggal 7. So saya harap kamu boleh faham lah tu. So yang tinggal kuning yang kita boleh dapat adalah 4 per dengan 7. Okay, 4 per 7. Merah pula tolakkan sajalah. 7 tolak 4 dapat 3. Ataupun kalau nak panjang sikit cerita, tengoklah sini. Tinggal 3. Okey, terusnya bawah ni pula. Ni dah kes lain Ni bukan yang ni pula kes bawah ni lain pula. Okey, dalam tu dia ada sama 5K dengan 3M. Tapi dia ambil warna merah. Dia dah ambil seketul merah pula. So dia ambil seketul merah. So tinggal berapa? 2. So kita tulislah sini 2 perkan dengan total semua ada 7. Macam tu. Dia tolakkan 7 tolak 2 dapat 5 per 7. Betul lah tu 5 nampak. 5 per 7. Masih ada 5 lah kuning. Sebab asal cerita kan 5 kuning dengan 3 merah. Tapi bila dia ambil merah sahaja, kuning tu masih ada 5. Ada lain lah. Ni kes ni lain. Bawah ni pun lain Setiap satu ni ada laluannya ada banyak lah. Maksudnya kat sini ada laluannya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 laluan. Okay, sebab dia kata memilih 2. Kalau dia kata milih 3, mau jam lagi satu, tambah lagi lah gambar raja pokok tu. Okay, tu gambar raja pokok. So selesaikan lah. Macam ni kita selesaikan dia punya nilai 5 per 8 dengan, kalau kita contoh kita lalu kuning-kuning. Kuning-kuning kita dapat apa? 5 per 8 dengan 4 per 7 lah. Okay, kena kira lah 5 per 8 dengan 4 per 7. Apa yang kita buat kat situ? Kita darabkan kan. Okay, kita darabkan. Kita lekatkan lah dengan 4 per 7. Tekan lah kalkulator. Macam ni kuning dengan merah pula 5 per 8 jumpakan dengan 3 per 7. Macam tu. Tekan lah kalkulator. Yang ni 3 per 8 jumpa dengan 5 per 7. Dan terusnya 3 per 8 jumpakan dengan 2 per 7. Setiap satu ni kamu tekan kalkulator.
Adalah jawapan kat situ. Sampai situ. Okey, terusnya sebenarnya sampai sini je cerita dia. Asal dia sampai sini je lah. Biasa kalau kita buat sampai sini dulu. Lepas tu baru kita tengok soalan dia tanya apa kan. Tapi tak ada masalah pun kalau kita selesai sampai habis ni. Soalan dia tanya seterusnya, hitung kebanggalan Syafi'i mendapat guli berlainan warna. Berlainan warna maksudnya dia ambil 2 kali. Berlainan warna lah. Kuning dengan merah partner dia. Ni kuning, merah. Ini kuning-kuning kan. Ini merah kuning. Ini merah-merah. So yang mana berlainan? So yang kuning merah dengan merah kuning. 2 ni lah. So buat apa dengan 2 ni? Kita nak darab lagi ke kita nak tambah? Kita kena tambahkan 2 ni. Yang tadi kamu dapat ni, kamu tambahkan lah. Kamu tunjuklah jalan kerja tu. Kamu ambil nombor ni, tambahkan dengan yang bawah ni. Dapatlah jawapan dia. Okey, saya tunjuk sampai situ saja. Ini tekan kalkulator, tekan ni, kamu pandai-pandai lah. Okey, kalau tak panjang pula kan video kan. Okey, habis sampai situ. Siap lah, alhamdulillah untuk hari ni. Okey, so hantarlah kerja ni di Google Classroom. Saya harap kamu buatlah dulu sebelum tengok video ni. Kalau memang dah buat, dah cuba saya upaya tak boleh juga, tengoklah video ni baik-baik. Okey, fahamkanlah. Boleh reverse balik, tengok balik pun boleh. Janji kamu buatlah. Ni untuk kamu juga sebenarnya, bukan untuk saya. Okey, untuk kamu lah, sebab kamu yang nak periksa nanti. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.